atasnya dan ilmu agama yang lainnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah ta'ala. Yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid, Warisan EDK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Nabihadul Qulub hadis Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, ulama Kelantan, yang telah menukilkan daripada kitab Rubahul Hadis Sarifati Hadis karangan Syekh Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi ini sudah dialih ke tulisan Bumi oleh Ustazah Nurain binti Abdul ke surat 13. Dan sabda Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya lebih kurang, aku perbendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tak kala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu, dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia, yakni Ali, pada satu masalah seorang. Kemudian daripada seorang, betapa dijawabnya. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusaka anbiya, ilmu harta pusaka anbiya, dan harta pusaka Qarun, ilmu pusaka anbiya, nabi-nabi, harta pusaka Qarun dan Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Kemudian datang yang kedua bertanya, ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta engkau pelihara akan dia. Kemudian datang yang ketiga bertanya, ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu banyak seteru musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya, kawannya. Kemudian datang yang keempat bertanya, ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, kurang ia, dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, bertambah ia. Kemudian datang yang kelima bertanya, ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Baik, kita berhenti sampai 5, 6 sampai 10 akan datang insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Mari kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin wa Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal. Ini adalah salah satu kitab syarah bagi matan Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi juga sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nurain binti Abdul.
Baik. Pada tangan saya ke surat 172. Dalil qiyamuhu binafsihi. Betul? 174. Oh. Dalil wahdaniyah. Okey, dah masuk dalil wahdaniyah. Terima kasih. Dalil wahdaniyah. Adapun dalil wahdaniyah Allah Ta'ala, isanya Allah Ta'ala, maha satunya Allah Ta'ala, maka iaitu firman-Nya, yakni Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. Shadaqallahul azim. Ini selalu kita baca wirid selepas sembahyang waktu berjemaah. Surah Al-Baqarah ayat 163. Artinya lebih kurang, dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Itu dalil naqli Quran, ya. Dan dalil akli itu, dalil akal itu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu. Syekh siapa? Syekh Sanusi. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan la lazima an la yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina idin. Artinya, dan adapun tanda wajib wahdaniyah, Esa, Maha Tunggal, Maha Satu bagi Allah Ta'ala, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia Esa, kalau Allah Ta'ala itu tak tunggal, tidak satu, nescaya lazim, mesti bahawa tiada dapat suatu daripada alam ini. Tak ada, alam ni tak jadi, kerana lazim lemahnya, kerana mesti lemah pada ketika itu, lemahnya Allah Ta'ala pada ketika itu. Artinya dihuraikan lagi oleh Syekh Zainul Abidin. Artinya bermula takrir pengakuan burhan ini, dalil ini, jikalau tiada ada ia, yakni Allah Esa, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat Esa, tunggal, satu, nescaya makalah lazim, mesti bahawa tiada dapat suatu daripada alam ini, tak akan ada, alam ini tak ada satu apa pun. Tetapi tiada wujud suatu daripada alam ini batil. Tak wujudnya alam itu batil, salah, dengan nyata dipandang. Sebab kita nampak ada, diri kita pun ada. Maka batillah barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu keadaannya Esa. Jadi kenyataan Allah Ta'ala tak Esa itu batil lah, salah. Dan apabila batil yang demikian itu, salah yang demikian itu, sabitlah, tetaplah nakidnya, iaitu yang dituntut. Sabitlah Allah Ta'ala itu Maha Esa, atau Maha Tunggal, atau Maha Satu. Dan kata Asy-Syaikh Al-Hudhudi, yakni bahawa dalil keadaan Tuhan kita Esa tiada banding baginya pada ketuhanan. Kata Syekh Hudhudi pula, dalil Allah Ta'ala itu Esa, Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu, tiada banding baginya. Tak ada contoh baginya, bagi Allah pada ketuhanan itu. Bahawasanya jikalau ada sertanya Tuhan yang kedua yang mempunyai kudrat, kuasa, yang dapat mengadakan suatu atau dapat mengadamkan, mentiadakan suatu daripada segala mungkinat, yakni makhluk, nescaya, yakni maka lazimlah, mestilah bahawa tiada diperoleh suatu daripada alam ini. Kalau ada dua Tuhan pun tak boleh jadi alam ni. Kenapa? Kerana lazim lemahnya ketika itu. Lemah, jadi lemah.
Ada dua Tuhan ni jadi lemah. Tak payahkan dua Tuhan, dua ketua je bergaduh. Ada dua ketua. Pengerusi masjid mana boleh ada dua? Seorang aja. Dua pengerusi masjid taklah bergaduh. Makna dua ketua ni susah. Ketua A suruh lain, ketua B suruh lain. Alah, kan dia boleh berpakat. Pakat tu kira lemah. Berkongsi pendapat, bersatu hati tu kira lemah. Untuk bagi Allah Ta'ala lemahlah benda tu, kena kongsi, buat keputusan, kena ada dua orang buat keputusan, kena ada dua Tuhan. Yang demikian itu mustahil, tak diterima akal, kerana bahawasanya menyalahi oleh pendapat dan iyanun, ini pandangan mata kepala. Dari segi pemikiran yang normal, mustahil, tak diterima akal. Sebab yang namanya Tuhan tu, kalau nak sesuatu mesti terjadi. Kalau Tuhan A kata hujan, Tuhan B kata tak hujan, macam mana? Sedangkan yang namanya Tuhan tu nak sesuatu mesti jadi. Tak boleh alah kali ni Tuhan A mengalah lah, Tuhan B bagi chance kat Tuhan B. Nanti kan kali lain Tuhan B pula mengalah. Nama pun mengalah, kalah. Yang namanya Tuhan tu tak boleh mengalah. Dia apa yang dia nak mesti tertunai. Baik. Dan bermula kenyataan yang demikian itu bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'alluq kudrat Allah Ta'ala itu menyeluruh. Umum itu menyeluruh ta'alluq kudrat Allah Ta'ala itu dengan sekalian mungkin sifat kuasa Allah Ta'ala itu jatuh atau berlaku pada siapa? Sekalian mungkin, sekalian makhluk. Maka jikalau ditakdirkan ada sesuatu yang mawjud baginya daripada kudrat kuasa atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia seperti kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya lazim tak kala ta'alluq demikian dua kudrat itu bahawa tiada diperoleh sesuatu daripada alam dengan keduanya, kerana barang yang lazim atasnya daripada menghasilkan yang sudah hasil. Katalah dua Tuhan ada sifat kudrat kuasa. Tuhan A dah jadikan dunia ni, lepas tu Tuhan B pula nak jadikan dunia ni. Benda dah ada, dunia dah ada, takkan Tuhan B nak jadikan lagi? Jadi tak boleh juga menghasilkan benda yang sudah terhasil. Erti mengada salah seorang daripada keduanya akan mawjud itu, kemudian daripada sudah mengadakan dia oleh seorang lagi. Tuhan A dah jadikan bumi, dunia, tiba-tiba Tuhan B pula nak jadikan dunia. Macam tu Atau keadaan asar, kesan yang satu dua asar, kerana bahawa masalah itu difardukan pada sesuatu yang tiada menerima bahagi, seperti jawharul fardi, iaitu sesuatu yang tidak dapat dibahagi dengan suatu jalan dua pun. Ini tidak dapat dibelah dan tidak dapat dikerat. Dua Tuhan nak buat satu perkara, contohnya jawharul fardi, sesuatu yang tak dapat dibahagi, pun tak boleh. Contoh dua pen nak buat satu titik, takkan boleh. Paling tidak pun, paling dapat pun, paling berjaya pun dua titik yang bercantum, tu mungkin dapat. Tapi nak buat satu titik tak dapat. Maka tidak dapat tiada, ini mesti daripada lemah keduanya. Memang lemahlah. Jika difardukan tiada diperoleh dengan keduanya, atau tidak dapat tiada, ini mesti daripada lemah salah seorang daripada keduanya. Jika difardukan diperoleh dengan salah seorang daripada keduanya, tiada diperoleh dengan taulannya. Kalau dua-dua tunai, tertunai apa yang dikendaki, lemah. Tak jadi, benda takkan jadi kalau dua-dua tertunai kehendaknya. Kalau salah satu Tuhan tu tertunai, satu lagi tak tertunai, lemahlah salah seorang.
dihuraikan lagi lah, dia ulang semua tu, Dan lazim daripada lemah salah seorang daripada kedua itu, lemah pula taulannya, kerana bahawasanya ia seumpamanya pada ketuhanan. Kalau kawan dia Tuhan A kuat, Tuhan B lemah, Tuhan A itu pun sebenarnya lemah. Kenapa? Ni dua-dua ada sifat Tuhan yang sama. Kalau B lemah, A pun mesti lemah punya. Tak boleh. Dan apabila lazimlah lemah keduanya pada satu mungkin itu, kalau dua-dua lemah pada satu menjadikan satu makhluk, secara lazim pula lemah keduanya pada sekalian mungkin. Apalagi seluruh makhluk lemah dah, kerana tiada berlain-lainan. Dan demikian itu melazimkan mustahil wujud sekalian yang baharu ini. Kalau macam tu maknanya makhluk ni tak akan wujud. Dan iaitu mustahil, makhluk tak wujud tu mustahil, kerana menyalahi ayyanun dan pendapat. Sedangkan kita dapat melihat, dapat menyaksikan wujudnya makhluk. Kita sendiri ni makhluk. Dan apabila nyata wajib lemah keduanya serta muafakat, maka serta bersalahan itu terlebih sangat nyata lemahnya. Dan dengan inilah diketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan kita. Ini diulang balik buat kudrat. Dan apabila nyata wajib lemah keduanya serta muafakat. Kalau dua Tuhan tu bermuafakat, bekerjasama jadi lemah, maka serta bersalahan itu terlebih sangat nyata lemahnya. Dan dengan ini diketahui bahawasanya tiada memberi bekas, tiada memberi kesan bagi kudrat kuasa kita pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan kita. Kuasa yang kita nampak ni, kita seolah-olah ada kuasa sendiri ni, kuasa yang umurun iktibariyun, yang di apa orang kata dalam kitab lah, kata zahir, zahir syariat dalam kitab ni juga. Tengok balik pasal berapa, pasal apa, supaya tak dikata kitab cakap lain, kitab tak dicakap, dia main cakap kan. Jadi supaya tak berlaku begitu, muka surat 151. Dah baca dah, ulang balik 151. Muka surat 151. Pada perenggan yang kedua terakhir, syahdan, wajib atas kita bahawa iktikad, percaya, yakin dalam hati kita bahawa tiada dapat memberi bekas sekali-kali usaha hamba itu. Usaha hamba, usaha kita lah. Kuasa yang kita nampak, kita ada kuasa ni. Ada orang boleh angkat 10 kg, ada orang boleh angkat 100 kg. Itu tenaga lah, kuasa, power. Tiada dapat memberi bekas sekali-kali. Kuasa power yang kita nampak kita ada tu tak memberi bekas. Wajib kita percaya dalam hati macam tu. Kerana tiada seorang yang bersekutu ia akan Allah, kerana tunggal kudrat Allah. Tak ada yang memberi bekas itu. Allah yang memberi bekas. Allah yang gerakkan kita, gerakkan tangan kita dan gerakkan beban untuk naik atas. Kita angkat ke atas lah kan. Pada zahir saja, zahir tersebut. Dan tiada memberi bekas kudrat yang lain daripada kudrat Allah. Tak memberi kesan, tak memberi bekas tu, tak memberi kesan kuasa lain daripada kuasa Allah. Selain kuasa Allah, tak memberi bekas, tak memberi kesan. Tetapi tak kala adalah setengah daripada perbuatan itu keluar ia dengan ikhtiar hamba. Ikhtiar itu pilihan. Ikhtiar itu pilihan. Nak buat nak decide, nak buat keputusan, ikhtiar, pilihan. Seperti naik ke atas pohon kayu umpamanya, nak panjat pokok, maka dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya. Ini yang nak di-highlight, pada zahirnya.
Zahir pandangan mata kasar seolah-olah kita ni ada perbuatan, ada kuasa, ada power. Baik. Kemudian ke surat 193, dia apa nama ni, kita ulang kaji, kita tak baca semula. Ke surat 193 pula. Baris yang ketiga daripada atas, kalau buku Rumil lah. Dan hanya senya baginya pada usaha itu nisbah memilih. Usaha yang pada zahir tadi tu, surat 121 tu zahir, nisbah memilih dan memberatkan bagi perbuatan dan meninggalkan perbuatan. Memberatkan bagi perbuatan tu membuatlah, meninggalkan perbuatan tak buat, supaya hasil nisbah itu kepadanya. Maknanya memilih tu, pilihan tu yang pada zahir tadi tu, maka dari kerana inilah diberi pahala baginya dan dibalaskan siksa atas perbuatannya, maka sekaliannya itu pada hakikatnya daripada Allah juga. Itu pada hakikatnya, maknanya dari segi hakikat Allah Ta'ala juga, daripada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala yang jadikan. Satu pilihan dan kedua perbuatan. Hakikatnya daripada Allah juga tu, bukan Allah beri pilihan dan Allah beri kuasa. Daripada Allah juga tu maksudnya Allah yang jadikan satu orang tu memilih baik buruk, dan Allah yang jadikan satu orang tu berbuat baik atau berbuat buruk. Apa bukti daripada tu Allah yang jadikan, bukan apa nama ni, Allah pinjamkan atau Allah Ta'ala berikan. Sebab kalau kita faham bahasa Melayu, daripada Allah tu maknanya Allah Ta'ala beri. Baik, kitab ni asal ambilan daripada kitab Arab. Jadi bukti bahawasanya daripada Allah tu bukan Allah bagi pinjam atau Allah bagi pilihan, bukan surat 192. Jadi kalau masa kita ulang kaji baca kemarin, kita baca semua kan berurutan. Yang ini kita tengok surat 151, kemudian 53, patah balik 52 supaya bercantum fahaman tu Untuk surat 152, 4 baris dari pihak atas, dan mazhab Mu'tazilah itu, Mu'tazilah ni jalan sesat, bukan Ahlus Sunnah Jemaah. Sesatnya sampai tahap kafir tak Ustaz? Ada dua pendapat ulama. Dua pendapat ulama tentang kafirnya Mu'tazilah atau tidak. Iaitu pertama Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan Mu'tazilah ini apa nama ni, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan Mu'tazilah ini kafir kerana menyatakan kudrat Allah tu bukan setakat dua, lebih. Allah ada kuasa, selain Allah makhluk pun ada kuasa hakikat. Kemudian pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata Mu'tazilah ini sesat tapi tak sampai kafir. Kenapa? Sebab dia masih kata kuasa itu daripada Allah, tetapi dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang ini tak pernah apa nama ni, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berfahaman Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Baik, kita tengok fahaman Mu'tazilah itu dari segi pendapat ulama maknanya kedua-dua ulama kata sesat, cuma satu sampai tahap kafir, satu sampai tahap bid'ah. Dan mazhab Mu'tazilah itu iaitu bahawa hamba itu yang menjadikan bagi af'alnya, makhluk sendiri yang buat perbuatannya, yang ikhtiariyah, yang sengaja, dengan kudratnya, dengan kuasanya yang telah menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala padanya, yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk. Ini bukti bahawasanya bukanlah daripada Allah itu maksudnya Allah beri pinjam, Allah berikan kuasa kepada makhluk dengan kuasa yang Allah berikan, dengan kuasa yang Allah pinjamkan, dengan pilihan yang Allah beri itu makhluk memilih, makhluk bergerak sendiri. Tidak. Itu fahaman Mu'tazilah, fahaman yang sesat. Jadi apa nama ni,
daripada Allah, maksudnya Allah yang gerakkan, Allah yang tentukan pilihan makhluk tadi, ya. Baik, kita patah balik ke surah 176. Dan dengan inilah ketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrat kita pada suatu perbuatan daripada segala perbuatan kita. Maknanya seluruh perbuatan kita tu, tak kira lah sengaja ke tak sengaja, baik ke buruk, itu tiada memberi bekas kuasa kita. Allah Ta'ala yang gerakkan. Dan jika memberi bekas bagi kudrat kita ini, kalaulah kuasa kita ni memberi bekas, nescaya lazimlah, mestilah barang yang telah terdahulu daripada tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah terhasil, atau keadaan asar yang satu dua asar. Kalaulah kita punya kuasa boleh memberi bekas, Allah Ta'ala pun boleh memberi bekas. Kalau kita buat dulu baru Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala buat benda yang sudah terhasil. Kalau Allah Ta'ala buat dulu baru kita menghasilkan sesuatu yang telah terhasil. Dua-duanya tak diterima. Mana boleh menjadikan sesuatu yang telah terjadi? Gitu, Jadi kuasa kita ni pun pada zahir sahaja, macam tadi, maknanya pada pandangan mata kasar sahaja. Hakikat sebenar kita ni tak ada kuasa. Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Itu tu kenyataan yang betul. Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Itu kenyataan yang betul. Hakikat tauhid. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita ada kuasa. Itu zahir syariat. Zahir syariat. Hakikat tauhid, kita makhluk tak ada kuasa langsung. Dan bermula i'tiqad, kepercayaan yang sahih, iman yang sahih, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi segala hamba-Nya akan kudrat, yakni kuasa atas segala perbuatan mereka itu yang ikhtiariyah, yang menyerta ia akan dia tiada memberi bekas ia padanya, dan hanya yang memberi bekas itu kudrat Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala ada jadikan kudrat pada zahir. Ulang balik yang tadi, zahir. Dan kudrat yang baharu itu, kudrat yang makhluk itu didapat atas segala af'al, perbuatan yang ikhtiariyah, yang sengaja padanya, tiada dengan dia. Seperti api nisbah kepada menghanguskan. Nyata hangus itu sebab berjumpa dengan api, tiada dengan api itu yang menghanguskan. Hanya Allah yang menghanguskan dengan sendirinya. Dijadikan adat hangus itu pada api. Kebiasaannya Allah Ta'ala jadikan hangus atau membakar itu pada api. Tetapi wajib kita yakin yang menghanguskan, yang membakar itu bukan api, Allah. Dalilnya dalam ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim tak terbakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam api, Namrud campak Nabi Ibrahim dalam api. Campak tau, kenapa campak? Terlalu panas, tak boleh nak tolak. Kalau dekat-dekat, panas sangat, belum masuk api, dah dekat dengan api pun dah panas, jadi tak boleh nak tolak. Nabi Ibrahim tak kuat, nanti dia tak masuk api, dicampak pakai lastik besar. Sejarah Nabi Ibrahim itu dimasukkan api dengan lastik yang besar, supaya betul-betul masuk. Kalau tolak gitu je tak kuat, tak masuk. Jauh, daripada jauh dah rasa panas. Jadi punya orang Jawa kata saking kedine kenine gitu. Kenine tu kui yang tu pula dah campur. Kenine kui. Wah, kedi. Saking kedine
kerana terlalu besar apinya tu, panas apinya, nak ditolak dekat-dekat tak boleh, kena plastik. Kena jauh-jauh, api panas, plastik daripada jauh untuk pastikan Nabi Ibrahim masuk dalam api. Tapi Nabi Ibrahim tak terbakar. Dan pakaiannya yang untuk aurat pun tak terbakar. Yang terbakar tali yang mengikatnya. Itu bukti bahawasanya yang membakar bukan api, Allah Ta'ala. Dan bukan Allah Ta'ala beri kuasa kepada api dengan kuasa yang Allah beri itulah api membakar. Tidak. Kenapa tidak? Kerana kalaulah api yang membakar, nescaya Nabi Ibrahim dan pakaiannya akan terbakar seperti mana talinya terbakar. Api dia kena pada Nabi Ibrahim dan kena pada pakaian Nabi Ibrahim dan kena pada tali. Baik. Jadi itu huraiannya. Bukanlah kerana Allah Ta'ala berikan kuasa pada api, dengan kuasa itulah api membakar. Tidak. Tetapi pada zahir seolah-olah huraiannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah huraiannya begini. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah api menghanguskan, api yang membakar. Hakikat kejadian sebenar, Allah yang membakar. Sebab tu Nabi Ibrahim dan pakaiannya tak terbakar, kerana Allah Ta'ala tak nak membakar Nabi Ibrahim dan pakaiannya. Dan Allah Ta'ala hendak membakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Itu contoh api. Contoh lain, pisau. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail tak luka walau sedikit pun? Kerana yang memotong bukan pisau, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak nak memotong leher Nabi Ismail. Sebab itulah pisau dilalukan, bukan dilalukan, ditekanlah ke leher Nabi Ismail, tak putus, tak luka sedikit pun. Sebab yang melukakan, yang memutuskan, yang memotong Allah Ta'ala, bukan pisau. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah pisau yang memotong. Hakikatnya Allah Ta'ala yang memotong. Begitu juga air. Kenapa Nabi Musa dan kaumnya tak tenggelam dalam air laut merah? Kenapa Fir'aun dan tenteranya tenggelam? Sebab yang menenggelamkan itu bukan air, Allah Ta'ala yang menenggelamkan. Baik, sambung dalil kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Adapun dalil kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, maka iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan iaitu Allah Ta'ala atas setiap sesuatu amat kuasa. Suratul Ma'idah ayat 120. Itu kudrat. Dan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'alun lima yurid, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, berbuat Allah bagi barang yang dikehendakinya. Allah Ta'ala ada sifat iradat, menghendaki. Suratul Hud ayat 107. Dan lagi firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alimun bidzatis sudur, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan iaitu Allah Ta'ala yang amat mengetahui dengan barang yang di dalam segala dada. Suratul Hadid ayat 6. Ini dalil Allah Ta'ala bersifat ilmu, mengetahui. Dan lagi firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, serahkan olehmu atas Tuhan yang hidup dan yang tiada mati ia. Suratul Furqan ayat 58. Dalil Allah Ta'ala sifat hayat, hidup. Dan dalil akli itu, dalil akal, seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Sanusi, wa amma burhanu wujubit tisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu lawin tafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadithi. Artinya, dan adapun tanda wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, maka kerana bahawasanya jikalau ternafi suatu daripadanya, ternafi kudrat, ternafi iradat, ternafi ilmu atau ternafi hayat, nescaya tiada didapat suatu daripada segala yang baharu. Nescaya makhluk ni tak ada lah, takkan wujud. Baik, huraiannya oleh Syekh Zainul Abidin, sesungguhnya telah terdahulu bicara bahawa memberi bekas kudrat Allah Ta'ala itu terhenti ia pada akal atas iradatnya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu atas iradatnya, ikut kehendaknya, dan bahawa iradatnya terhenti bekasnya atas ilmu. Kehendak Allah itu berdasarkan, terhenti bekasnya itu maksudnya berdasarkan ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya iradat itu qasad, niat kepada menentukan mungkin, menentukan makhluk dengan setengah barang yang harus atasnya. Perkara yang harus, barang itu perkara yang harus atasnya. Boleh Allah Ta'ala jadikan, boleh Allah Ta'ala tak jadikan. Dan qasad itu, niat itu disyaratkan dengan ilmu. Mesti ada ilmu dan tahulah, mengetahui, dan bersifat dengan kudrat dan iradat. Mesti bersifat dengan berkuasa dan menghendaki. Dan ilmu itu terhenti ia atas bersifat dengan hayat. Ilmu ada dengan sebab hidup, hayat, kerana bahawasanya ia syarat padanya. Kalau tak hidup, tak akan ada ilmu. Dan wujud masyrut pun syarat, tetapi dengan ketiadaan syaratnya itu mustahil. Benda yang disyaratkan dengan tiada syarat mustahil. Maka ketika itu wujud baharu, barang mana baharu ada, ia terhenti atas bersifat orang yang membaharukan dia. Dengan ini segala sifat. Kerana jikalau ternafi sesuatu daripadanya, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada hawadith makhluk, dan iaitu bersalahan bagi pendapat, bagi pemikiran, bagi logik akal. Kerana bahawasanya jikalau ternafi kudrat, tak ada kudrat, nescaya lazim lemah, jadi lemah. Maka tiada mungkin sertanya memberi bekas. Tak bolehlah memberi bekas, memberi kesan. Dan jikalau ternafi iradat, Allah Ta'ala kalau tak ada kehendak, nescaya ternafi kudrat. Kudrat pun tak jadi. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala menjadikan sesuatu berdasarkan apa yang dikehendaki, apa yang ditakdirkan. Dan jikalau ternafi ilmu, kalau Allah Ta'ala tak ada ilmu, tak mengetahui, nescaya ternafi keduanya. Ternafilah iradat dan kudrat. Dan jikalau ternafi hayat, kalau Allah Ta'ala tu tak hidup, nescaya ternafi sekalian itu. Sekalian apa? Kudrat, iradat, ilmu. Kerana barang yang telah terdahulu daripada terhenti segala sifat yang tersebut atasnya. Sebab hayat tu, hidup tu syarat adanya kudrat, iradat dan ilmu. Tapi jangan kita bayangkan, jangan kita terfikir, oh mula-mula Allah Ta'ala ada sifat hayat dulu, hidup dulu, barulah Allah Ta'ala ada ilmu, iradat dan kudrat. Tak. Sebab semua sifat Allah ini qadim, tiada permulaan.
Satu, tak ada permulaan. Yang kedua, dia tak ada mana dulu, tak ada. Habis kita belajar satu wujud, dua kidam, tiga bakok. Itu hanya untuk memudahkan kita belajar sahaja. Kalau tak dibuatkan nombor, nanti pening. Buku ni kalau tak ada muka surat, pening ada muka surat pun tersalah. Masih baik ada ingatkan. Tak? Dah tanda tu setiap kali kuliah, terlupa juga, ada juga terlepas. Kan? Masih baik sebut. Kalau tak ulang di minggu yang sama, 2-3 minggu benda yang sama dia ulang. Tak? Baik. Lagi kalau wujud kidam bakok tak disusun, satu wujud, dua kidam, tiga bakok pun agak susah juga. Kan? Hari ni kita belajar apa? Contohkan kalau pergi kuliah, balik isteri tanya ke anak tanya, hari ni belajar apa bang? Hari ni belajar apa ayah? Hari ni kita belajar semua sekali. Belajar semua lah. Macam mana? Belajar semua? Susah cakap kan? At least ada nombor. Hari ni belajar wujud, kita hari ni belajar kudrat dalil, kudrat iradat, ilmu dan hayat. Sikit. Zaman Rasulullah tak ada nombor pun boleh je. Ya. Zaman Rasulullah belajar tu secara langsung. Maknanya Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril AS. Lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka daripada satu ayat Quran tu sahabat faham. Dalam ayat ni ada bab tauhidnya, ada bab fikihnya, ada bab tasawufnya, pecahan-pecahannya tu daripada satu ayat tu sahabat faham. Kalau tak faham pun sahabat dia tanya direct dengan Rasulullah SAW. Ni ayat ni tentang apa Rasulullah? Contoh kan, kaitan apa Suratul Ajar. Jadi pelajaran zaman Rasulullah SAW tu memang tak sama macam sekarang. Sebabnya Rasulullah ada depan mata sahabat untuk ditanya. Tak faham boleh terus tanya, yang faham terus faham. Sebab tu zaman sahabat pun belum ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Kenapa? Sebab setiap sahabat tu ada mazhabnya masing-masing. Mazhab tu pemahaman daripada Quran dan hadis tu. Setiap sahabat ada mazhabnya masing-masing. Kalau tak faham, Rasulullah ada untuk ditanya. Kalau tersalah, Rasulullah akan tegur. Kalau Rasulullah dengar, Rasulullah nampaklah, Rasulullah akan tegur on the spot. Tetapi bila Rasulullah SAW telah wafat, para sahabat dah tak ada tempat bertanya. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang adalah yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan sahabat tu ada mazhab sendiri. Masuk pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah pada kita. Satu, tak ada tempat nak bertanya direct. Yang kedua, sahabat tabi'in itu sendiri pun dah wafat. Jadi yang ada dokumentasi, penulisan. Maka daripada situlah dipermudah pelajarannya, dipecahkan, dipermudah belajarnya supaya faham. Kalau tak dipecahkan, tak disusun, bercelaru. Jadi jangan sampai kita ingat sifat hayat dulu. Allah Ta'ala ada sifat hayat, barulah ada ilmu, iradat, kudrat. Dia syarat sahaja. Hayat itu syarat adanya ilmu, iradat dan kudrat. Tapi tidaklah bermakna hayat dulu baru ilmu, baru iradat dan kudrat. Tidak. Dia qadim. Setiap sifat Allah itu qadim, tak ada permulaan. Baik, cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.